أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yaghfir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah sebelum kita meneruskan bacaan kita pada kali ini, suka untuk saya mengajak muslimin-muslimat sekalian untuk sama-sama kita melayari YouTube channel Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu TV MAMBS, dan sama-sama kita subscribe YouTube channel TV MAMBS tersebut. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh juga melayari Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu Masjid Al-Muktafi Billah Shah Facebook page, dan sama-sama boleh follow Facebook page masjid, dan juga boleh melayari Instagram masjid, iaitu mambs.kt. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sama-sama subscribe YouTube channel Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu TV MAMBS, dan boleh sama-sama share kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada jemaah-jemaah yang lain, untuk sama-sama kita subscribe YouTube channel tersebut. Dan juga boleh share Facebook masjid, Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, sama-sama kita follow dan juga kita share kepada orang lain, supaya orang lain pun mendapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian yang diisi di dalam YouTube channel dan juga Facebook dan juga Instagram Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Sama-sama kita mendapat apa yang telah diisi, mendapat kelebihan dan juga pengisian-pengisian yang terdapat dalam YouTube channel masjid dan juga Facebook page masjid serta Instagram Masjid Al-Muktafi Billah Shah. InsyaAllah sama-sama kita mencari pahala akhirat, insyaAllah. Dan insyaAllah pada kali ini kita masih lagi berada dalam bab, iaitu zikir untuk orang gila dan tersengat binatang berbisa. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata pengarang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari seseorang dari bapanya, dia berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saudaraku terkena penyakit. Baginda bertanya, penyakit apa yang menimpa saudaramu? Dia menjawab, stres. Baginda bersabda, bawalah dia kemari. Setelah datang dan duduk di hadapan baginda, Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah, 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah dan 2 ayat pertengahan, iaitu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dan ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat pertama dan ayat ke-18 dari surah Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malik, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. 1 ayat dari surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar
يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dan satu ayat dari surah Al-Mu'minun, iaitu Fata'ala Allahul Malikul Haq La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Dan satu ayat dari surah Al-Jin, Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada. Dan 10 ayat pertama dari surah As-Saffat, 3 ayat dari akhir surah Al-Hashr, surah Al-Ikhlas dan Mu'awwizatan. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada bacaan kita pada kali ini, iaitu apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Salah satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu yang diriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Abdul Rahman bin Abi Layla, dari bapanya, dia berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW. Pada ketika itu ada seorang datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu berkata kepada Nabi, menyatakan bahawa saudaranya, iaitu ahli keluarganya, terkena penyakit. Lalu Nabi SAW bertanya, penyakit apa yang terkena kepada saudaramu itu? Lalu dia menjawab, stres, iaitu tekanan perasaan. Baginda SAW menyuruh orang tersebut membawa saudaranya bertemu dengan Nabi SAW. Dan setelah bertemu dengan Nabi SAW, lalu orang yang terkena penyakit stres itu ataupun tekanan perasaan itu duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu bila berdepan dengan Nabi SAW membacakan potongan-potongan ayat daripada Al-Quran. Apa dia? Iaitu yang pertamanya surah Al-Fatihah. Permulaan Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah. Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4. Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. Dan seterusnya ayat kursi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 255. 3 akhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 284 sehinggalah ayat ke-286. Ayat yang pertama daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-18 daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-54 daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-116 daripada surah Al-Mu'minun, ayat yang ketiga daripada surah Al-Jin, 10 ayat pertama daripada surah As-Saffat, 3 ayat dari akhir surah Al-Hashr, dan surah Al-Ikhlas dan Mu'awwizatan, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Inilah apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dalam mengubati orang yang terkena penyakit stres ataupun tekanan perasaan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya ulang sekali lagi apa yang dibacakan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Azkar ini, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Iaitu yang pertama, Nabi membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, Nabi membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. Yang keempat, ayat kursi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 255. 3 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ayat 284 sehinggalah ayat ke-286. Ayat yang pertama daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-18 daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-54 daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-116 daripada surah Al-Mu'minun, ayat yang ketiga daripada surah Al-Jin, 10 ayat pertama daripada surah As-Saffat, 3 ayat dari akhir surah Al-Hashr, dan
surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Inilah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, ini adalah salah satu daripada amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang itu mengubati orang yang terkena penyakit stres ataupun tekanan perasaan ataupun orang yang terkena penyakit gila. Jadi ini salah satu amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, kita tak boleh nak amal begitu sahaja apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang ini perlu kepada kita untuk kita mencari guru yang betul, iaitu mencari alim ulama yang tahu bagaimana cara untuk kita mengubati orang yang terkena penyakit. Sekarang ini ada beberapa pertubuhan ataupun persatuan yang mengamalkan ruqyah daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh untuk sama-sama kita belajar daripada pertubuhan-pertubuhan tersebut, sepertinya pertubuhan Darus Syifa, Darus Salam dan sebagainya yang dibenarkan oleh jabatan ataupun dibenarkan oleh Majlis Agama Islam di tempat masing-masing. Jadi boleh untuk kita sama-sama mempelajari bagaimana cara untuk kita mengubati orang yang terkena penyakit stres ini dan juga terkena penyakit yang berbagai-bagai penyakit yang timbul pada zaman sekarang ini. Cuma dalam kitab Al-Azkar ini, apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi kepada kita, ada amalan yang diajar oleh Nabi SAW yang boleh kita sama-sama amalkan bagi kita nak mengubati orang yang terkena penyakit stres. Ini salah satu amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW untuk kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita, bacaan kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita dan memberi satu nilai tambah kepada diri kita untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, sama-sama kita subscribe YouTube channel TV MAMBS, follow dan share Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, dan juga follow Instagram Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu mambs.kt, untuk sama-sama kita mendapatkan info-info terbaru daripada masjid dan juga kita mendapatkan video-video kuliah dan pengajaran-pengajaran yang diadakan di masjid maupun yang dikongsikan melalui platform-platform media sosial Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. InsyaAllah setakat itu saja untuk hari ini, untuk kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.